صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man wala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah SWT. Malam ini kita di forum perdana anjuran Masjid An-Nur mulai beramai, alhamdulillah, dan ahlan wa sahlan. Kami ucapkan kepada ahli panel, 3 orang di panel kita pada malam ini, iaitu yang pertamanya Profesor Madya Dr. Muhammad Izhar Arif, yang kita sedia maklum selalu dalam media dan sebagainya. Kita pernah selalu melihat beliau, dan beliau pengajian pendidikan terakhir beliau iaitu Doktor Falsafah Penentuan Hukum Universiti Kebangsaan Malaysia, dan sekarang ini menjawab jawatan sebagai Timbalan Dekan, Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, dan beliau juga merupakan pakar fiqh fatwa makanan dan penggunaan semasa Pusat Kajian Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu. Jadi malam ini beliau menjadi moderator dalam forum perdana pada malam ini, insyaAllah. Kemudian penglibatan beliau banyak. Saya ambil antaranya, beliau merupakan salah seorang pada juru cakap hukum vaksin Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Juru cakap dalam hukum-hukum tentang vaksin. Merupakan juga seorang penasihat dan nasihat syariah Malaysian Consultant Council for Islamic Organisation, penasihat syariah syarikat gedung makanan, dan juga penasihat dan duta Diria tu menaungi Barakah Perfume, dia merupakan duta. Jadi tuan-tuan, seterusnya panel yang kedua iaitu Ustaz Haslin, Ustaz Haslin bin Bahari. Dulu kita pernah undang Ustaz ingat juga, setelah pernah sampai di masjid ni, alhamdulillah. Merupakan orang Perak, dia Taiping, dan pendidikan terakhir beliau iaitu Universiti Melaya Kuala Lumpur tahun 1997 hingga 2001. Pengalaman beliau itu Guru Mahat Tafiz Balai Dakwah Jalan Selangor, merupakan salah seorang daripada imam masjid daerah Kuala Selangor, dan sekarang ini penolong pengurus besar Puncak Niaga. Dia pernah menjadi penolong pengurus besar Puncak Niaga Sdn Bhd. Jawatan sekarang pengurusi eksekutif rangkaian kedai runtik Lesong Mat Sdn Bhd, Duta Perumahan Koperasi Hartanah Anggun Berhad, dan Duta Produk Raihana Holding. Itu sedikit berkenaan dengan latar belakang Ustaz Haslin Bahari. Seterusnya panel kita yang seorang ini iaitu Ustaz Fadil Ustaz Abdullah Khairi bin Haji Harun, pun popular di kalangan kita semua. Yang ini dia bagi umur dia 54, tapi nampak muda, Masya Allah. Tua lah. Tapi ada cucu lah, seorang isteri dan 6 orang anak, 3 cucu. Kelulusan beliau ijazah sarjana muda di PM dan sarjana muda kaunseling Universiti Sultan Syarif Aceh, sarjana kaunseling insaniah, dan PhD UNISYAM. Pengalaman bekerja, pernah bekerja sebagai seorang jurutera dan juga sebagai seorang guru, dan jawatan sekarang pengarah paksi hinggalah sekarang, alhamdulillah. Dan sedikit latar belakang moderator dan juga di panel kita pada malam ini. Terlebih dahulu kita menjemput dan mempersilakan Nazir Masjid Haji Wan Jabaruddin bin Wan Hassan untuk memberikan sepatah 2 kali. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis, iaitu Ustaz Suhaimi yang juga imam satu kita, kepada dan juga yang ahlan bahasa ahlan, kepada
dua panel kita tadi dan satu moderator. Kepada para jemaah yang hadir, semua jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, yang datang pada malam ini, dan kita sama-sama berdoa. Tentunya adalah semoga program kita malam ini berjalan lancar. Itu je. Kita sama-sama doa. Dan anak tak nak cakap banyak, bercakap banyak tak ada harga. Anak nak siap pada panel kita sekarang. Jadi itulah, jadi nasihatkan terusnya majlis kepada majlis Ustaz pengurusi kita untuk menyerahkan kepada panel dan moderator. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, itu ucapan daripada Tuan Nazir kita, Tuan Haji Wan Jabaluddin, dan ucapan terima kasih diucapkan kepada beliau kerana memberi keputusan untuk kita mengadakan program pada malam ini, alhamdulillah, dan juga seluruh jawatankuasa Majlis Nur. Jadi kita teruskan majlis pada malam ini tanpa membuang masa. Teruskan program perdana kita yang bertajuk yang telah pun yang disepakati dengan ahli panel dan juga moderator, iaitu perancangan Allah paling hebat. Perancangan Allah paling hebat. InsyaAllah sama-sama kita dengar dan kita hayati forum yang akan disampaikan oleh ketiga-tiga ahli panel kita. Dengan ini saya menyerahkan majlis kepada moderator kita, iaitu Profesor Madya Dr. Datuk Dr. Rizal Arif. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Majlis, Nazir Masjid, ahli jawatankuasa, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sebab pada malam ini kita dapat sama-sama berada dekat rumah Allah. Dalam rumah Allah kita ada semangat. Semalam bila sebut dengan Ustaz Abdullah Khairi, saya dengan Ustaz Abdullah Khairi dekat Masjid Seri Sendayan yang sangat besar. Dia punya kos dia 1 bulan tak kurang RM100,000. Bayar aircon saja RM30,000. Aircon saja, air saja, macam-macam lah tuan-tuan. Bila sebut benda lah tu RM100,000 sebulan. Jadi kita pergi semalam bukan apa, nak tarik orang biar datang masjid. Masjid tu nilai dia lebih kurang 300 juta. Kalau tuan-tuan pergi memang cantik semua tuan-tuan. Pergilah tengok. Kalau kuil kita boleh tengok kan? Selalu kalau kuil kita boleh tengok, ada orang sanggup pergi basuh lagi. Takkanlah Masjid Sendayan tu tak boleh datang. Yang sedihnya Masjid Putrajaya menjadi contoh. Bila kita datang tengok orang bergambar bukan main, dan bergambar di Masjid Putrajaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka kereta masuk balik, bengong semua. Bila tanya kenapa tak sembahyang, saya jamak khosat, takhirkan sembahyang. Lah alang-alang orang dah azan, kamu jamak takhir pun kamu takdimkanlah, betul tak? Alang-alang dah datang nak ambil gambar, sembahyanglah terus. Itu sebenarnya. Jadi alhamdulillah malam ni tuan-tuan kita datang sama-sama. Datang sama-sama, berkongsi ilmu, saling ingat memperingati. Sahabat saya Datuk Boy pun datang juga. Ni antara orang yang tuan-tuan perempuan banyak membantu masa musim banjir baru ni. Tiap-tiap hari tak kurang 200 pakej makanan. Dia buka situ, dia panggil bini dia yang masak. Ingatkan panggil orang lain masak, bini dia masak. Saya bukan main lah pergi panggil makcik, rupanya bini dia. Tapi bagus lah tuan-tuan, dia support semua. Budak-budak dia semua, tuan-tuan perempuan. Ni yang datang ni, dia punya bodyguard ke siapa, wallahualam, orang tengok gantai takut sebenarnya. Tapi dia memang macam tu tuan. Di dalam tu dia ada tulis dia punya nombor IC.
Kalau jadi apa-apa, orang tahulah dia tu kat mana orang dia macam tu. Tapi tuan-tuan dan puan, sebenarnya dunia hanya Allah Ta'ala bagi pinjam je. Siapa tahu orang yang pakai bengkel boleh datang ke masjid dan surau. Perancangan Allah itu adalah yang terbaik. Jadi malam ini dua orang panel abang saya ni sebenarnya. Ni yang paling tua lah sebenarnya. Nampak muda tetapi tua yang tak amat. Kereta belakang, siapa dalam tu? Bini dia. Di mana dia berada, bini akan berada bersama dia. Gelap masa depan. Nampak dia jelkah sana sini, rosak mikrofon orang. Tapi itulah dia, takut bini. Panel kedua kita, Ustaz Abdullah Khairi datang dari Pulau Pinang semata-mata untuk tuan-tuan. Kita hargai kehadiran beliau, datang jauh. Dia ni nak datang payah tuan-tuan, sangat payah semenjak dia menjadi toke bisnes. Dia ada kedai makan, dia ada itu DAK bis, macam-macam lah. Kalau jemput silap bulan tak dapat, dia mesti melalui orang tengah juga. Saya orang tengah, jangan lupa 10%. Gurau je tuan-tuan. Ni kakanda saya, Ustaz Haslin Baharin, atau lebih dikenali sebagai Haslin Bollywood. Suara dia tuan-tuan, Masya Allah sangat sedap. Dia menyanyi sedap, azan sedap, jadi imam sedap. Tu ada orang marah, ustaz pun menyanyi. Bang, apa masalah kau ni? Salah ke? Tak salah kan? Dakwah ni kalau belajar kat universiti, dia ada subjek metodologi dakwah, cara-cara dakwah. Dan antara metod dakwah dalam Islam iaitu dengan muzik. Ada dengan apa? Dengan syair. Ada dengan apa? Dengan macam-macam lah tuan-tuan kalau nak cerita. Jadi insya-Allah pada malam ini dua orang panel akan bincangkan dengan tajuk perancangan Allah adalah yang terbaik. Jadi saya nak mula dengan Ustaz Haslin Bollywood berkaitan tentang perancangan Allah. Bila sebut perancangan Allah ni termasuklah COVID-19, perancangan Allah. Ada sebab. Dekat situ kita akan tahu, oh, Allah tak bagi masuk masjid lebih kurang setahun lebih. Sebenarnya Allah nak bagi tahu, bersyukurlah bila dah buka. Sekarang ni bila dah buka tak datang pula. Bila tanya kenapa tak datang, malam Ustaz, solat jarak-jarak. Alasan demi alasan. Nanti dah rapat, kenapa tak datang? Bahaya Ustaz, COVID takkan selesai. Jadi Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan perancangan Allah? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim, rakan panel seorang yang tua, iaitu Ustaz Abdullah Khairi bin Harun, kepada pengurusi masjid Yuradamai, para pegawai semualah, dah masa sebab Datuk kita pun ada, dan belah kiri saya pun Masya Allah usahawan-usahawan hebat. Ada Tuan Haji Suhaimi, CEO Pelayaran Islamik, ada Tuan Haji Asri, pengurusi eksekutif kepada Akademi Asri Ahmad, yang telah mengajar puluhan ribu anak-anak muda untuk berjalan dunia saham, dan partner-partner beliau pun mari, subhanallah. Dan saya pun anak murid dia juga secara tak langsung. Dan seterusnya kepada semua barisan kepimpinan dan masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk kita ni pun hebat, yang mana kami, khususnya saya lah, orang yang tak tahulah, insya-Allah dia pengalaman. Jadi macam berat juga kita nak menguraikan tentang perancangan Allah.
Sebab dia berkait dengan rukun iman yang nombor 5. Bila Datuk tanya apa itu perancangan Allah tadi, perancangan Allah itu adalah bermakna takdir daripada Allah. Perancangan manusia adalah ikhtiar ataupun usaha. Namun perancangan kita yang kita rancang begitu lama, begitu teliti dan rapi, belum tentu akan diterima oleh Allah, kerana dialah yang maha mengetahui. Ada beberapa elemen sini tentang kita panggil jodoh kita yang kita tak tahu. Saya pun tak sangka saya akan kahwin dengan seorang sahabat berenang. Masa belajar di Pakistan dulu, ada set-set Kelantan kata kahwin dengan adik hamba lah. Jadi masa belajar mengajar di balai dakwah pun orang sekian. Tapi perancangan Allah maha hebat. Hebatnya Allah tadi, saya mudah dapat zuriat, alhamdulillah, kalau ikut 9 orang. Itu pun saya sebut ceramah. Jadi iya, ni gelap, memalukan air tau. Dapat 9 dan tapi gagal 2, meninggal dalam perut dan buku 7 semua hidup. Kita tak sangka. Dulu lebih kurang 26 tahun yang lalu, saya tidak menjangka yang saya akan berada di depan tuan-tuan. Dulu lepas PM 1986, Sekolah Menengah Pokok Senang Kedah, saya memohon untuk jawatan latihan dek kapal MIC, Malaysian International Shipping itu. Lalu saya pun mohon, kemudian kena sertakan bersama satu surat yang berukuran A4 dan stand 50 sen. Sampai sekarang orang tak balas. 5 kupang pun dia ambil. Itu usaha saya, itu perancangan saya. Tapi dengan takdir Allah, satu hari saya dapat berceramah di depan Presiden MIC dan saya ungkit benda yang sama. Alhamdulillah saya dapat ribuan lepas tu ganti balik. Kita nak cerita benda kita tak nampak, future tak ada nampak. Yang kita nampak bila hari ini sekarang, lepas ni tak nampak, tapi semalam kita dah tahu dah. Itu punya pengalaman. Untuk pengalaman jadikan pengajaran. Ini bayang set semua. Kadang-kadang kenapa you frust, kenapa give up? Jodoh kita tak tahu. Ada orang tu muka handsome kami, gilaan para wanita, tapi yang dapat dia tu tinted dia. Tinted. Faham tak? Ni masalah profesor ni tak faham. Macam mana dapat Pramadya? Tuan-tuan, jemaah Allah, saya pernah kaunseling satu pasang yang mohon bercerai. Poti tak ada waktu. Ghafurallahullah Ustaz Alwi Parman, kalau kenal Jais. So saya bagi imam daerah dipanggil untuk kaunseling lebih kurang lah, nasihat. Nak minta korang lah. Saya tengok bini dia, suami dia, saya kata dia bosnya handsome, rupanya orang baru je. Isteri dia regular, standard size, hidung kemek. Saya tengok dia, ya Allah, lagi kata macam mana boleh dapat suami macam mana suami boleh kenal dia. Ini semua pada perancangan Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan cakap banyak, kita bila Allah. Lepas jodoh kita nak apa? Nak zuriat. Betul tak tidak? Surah Syirah berkata, kita rancang macam-macam. Jumpa doktor sakit puan, sakit tuan, sakit pondang, semua dia jumpa. Nampak gayanya tuan, doktor cakap, masalah sperma tu cair sangat. Apa? Tuan kena bersabar. Ataupun kami dah cek tuan dan puan, dua-duanya normal. Ini kerja Allah. Pergi belah-belah lubuk ngebau, belah baling tu, jumpa tok cek, tok gigi siap pun hijau. Kata hang mai buat apa sini ni? Dia kata mai nak ubat nikah 20 tahun dah haram tak dapat nak.
Tok Cik bukan benda apply pun dah tu bukan. Ambil ni buka bantai semua. Nanti katil hang nanti mula-mula 3 bulan kepala dekat kepala katil, 3 bulan lepas tu kepala dekat kaki katil. Tak pening kita. 3 bulan kepala dekat kepala katil, 3 bulan kaki katil. Hancur katil tu. We plan everything to get baby, you know. Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Yang paling menyayat hati, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Milik Allah lah segala-galanya. Langit dan bumi semua milik Allah. Punya pasal Allah lah. Nak buat apa saja kat kita, because of we adalah hamba. Yes. Waktu perancangan Allah maha hebat, maha betul. Datuk sebut kawan dia belajar sampai PhD, tak sempat rasa gaji, tumbang jatuh, kena stroke dan mati. Masalah jodoh, masalah zuriat ni kerja Allah. Yang kedua, elemen kedua, persoalan perkara kelima, rukun apa namanya? Rukun iman. Apa dia? Rezeki. Ada orang kerjanya ringan tapi gajinya berat. Ada orang gajinya berat tapi kerjanya berat tapi gajinya ringan. Ada orang tak pernah keluar rumah, hanya duduk dalam rumah. Bukan laptop, tak atas meja. Klik, sehari dapat 50%. Tanya orang belakang saya, belakang anda. Yang kita ni pergi ceramah sampai terkeluar leher ni, bekerja motong getah pada pagi sampai tengah hari, pergi timbang getah seterak, dapat RM50. Kerja berat tapi pendapatan sikit. Ada orang kerja ringan, pendapatan berat. Siapa punya kerja? Hebat tak perancangan Allah? Hebat. Tuan-tuan tak akan tambah hebat kalau tuan-tuan sombong dengan Tuhan. Pasal apa kena kat aku? Kenapa tak kena salah? Aku sakit 4 bulan, 8 bulan aku gelandangan. Gelandangan pula mengangguk, tak bekerja. Kenapa tak kena kat bapak orang ni? Why me? Inna lillah, melantak ke Allah, because kita hamba Allah. Siapa sangka Abang Abius selama ini baru nak buat rumah, tiba-tiba hanya 2 jam rumahnya hanyut ke kelumpuran. Kita rancang, kita plan, kita dapat lulus daripada majlis perbandaran, tapi Allah tarik rumah kita sekelip mata, tuan-tuan. Saudara Abdul Razak bin Majid 50 tahun, 17 Disember baru-baru ini Tuhan ambil nyawa isteri dan anak-anaknya. 8 orang campur bininya seorang, 9 orang hilang hanya 1 malam. Tuan, saya rasa saya tak sanggup kalau anak saya hilang macam tu. Saya tak sanggup. Patut Allah tak uji saya. Bayangkan naik kata Wira lori pun Melayu juga 3 anak, banyak renyek anak dia, tak boleh tengok rupa. 10 bulan sampai tingkatan 5, yang tinggal hanyalah tingkatan 2. Allahu Akbar. Siapa sanggup mati anak sampai 7 orang? Dekat tangan pening. Wallahi saya tak sanggup. Tapi apakan daya? Dalam hadis Bukhari sebut,
Allah perintahkan malaikat ambil nyawa anak si fulan. Malaikat pun pergi ambil. Malaikat dah ambil, balik jumpa Allah. Ya Rab dah ambil. Apa kata dia? Ya Rab, kata si ayah bila kami ambil nyawa anaknya, Alhamdulillah wastarja'ak inna lillah. Apa kata Allah? Wahai malaikat, ibnu lahu baitan fil jannah, benakanlah bagi si bapaknya satu rumah di syurga. Wasammuhu, namakan rumahnya itu Baitul Hamdi, rumah orang yang terpuji. Kan hebat kan perancangan Allah. Kita tak terasa di dunia, tapi nikmat dapat kat mana? Why kita give up? Rezeki. Yang ketiga mati kita. Perancangan Allah. You rancang, you telalah pil apa ke, you telalah apa mendatang pil kuda, pil tikus. Kau telanlah pil umur panjang. Dia buat macam mana? Tiba-tiba badannya ramping naik bicycle, daripada Gombak pergi ke Karak, bila berehat tumbang dan mati. Bermakna ajal kita sehat bukan tak mati, muda takkan mati tua. Kenapa? Perancangan Allah. Jangan sombong orang sehat, jangan sombong anak muda. Pada tagline selalu saya buat dalam TV, dia kata, hei anak muda, jangan sangka matimu tua. Hei si tua, jangan sangka tak mati langsung. Dia belagak semua bodoh tu. Tu tak sedar diri. Yang muda sebab apa dia nak rempit rumput dan sebagainya, sebab apa dia langsung matinya tu. Jangan tuan-tuan. Sebab perancangan Allah tak sama, perancangan Allah tak sama. Jadi itulah jawapan lebih kurang. Perancangan Allah itu dah takdir. Demi kehendak Allah. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Allahu akbar. Tu orang beriman jawab fayakun. Bukan. Hebat macam mana pun, Allah kata dalam Quran, bagi tahu dekat Nabi Muhammad SAW, Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadirun ala kulli syai'. Allah kata dekat Muhammad, sebutlah, ya Tuhan pemilik segala kerajaan, Engkau boleh bagi dekat siapa Engkau boleh bagi, Engkau boleh tarik daripada siapa Engkau tarik. Maksud apa? Jangan sombong. Kita ada jawatan kerana Allah bagi. Wahai Tuhan yang boleh memuliakan sesiapa dia yang Engkau suka, ya Tuhan, Tuhan yang boleh menghina sesiapa yang Engkau suka, sebab di tangan-Mu segala kekuasaan dan kebaikan. Because we have nothing. Kita tidak apa-apa tuan-tuan. So dah berhenti syarat dia, insya-Allah. Setelah itu sajalah, wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, satu penjelasan yang cukup mudah. Kita faham daripada apakah yang dimaksudkan dengan perancangan Allah. Tuan-tuan, apa yang Ustaz Haslin sebut, perkara ini Allah dah sebut dalam Al-Quran. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang syarrul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang tuan-tuan, bila yang kamu, ada satu perkara yang kamu sangat suka benda tu, tapi ia tak baik untuk kamu.
Tak sesuai. Kita minta, macam saya minta nak kahwin dengan siapa? Doktor. Betul. Padahal belajar sampai darjah 3 je. Lepas tu pergi Syria, tingkatan 1. Sabarlah. 3 lagi. Abang-abang pun tak lepas, nak 3 lagi. Wabillahi taufik. Bini aku tengok weh, live ni, aduh, apa ni orang ni. Tuan-tuan, sungguh asal, isteri saya tahu, asalnya saya nak kahwin dengan doktor. Sebab senang, bila sakit, isteri cucuk kat rumah kan, vaksin tak payah pergi, bini cucuk kat rumah kan. Tapi bang, tak bagi Allah. Kahwin dengan siapa? Cikgu biologi. Jauh tu. Kawan-kawan semua doktor pakar. Saya kahwin dengan cikgu biologi, sekarang ni pensyarah dekat USI. Tapi Allah tu maha kaya. Rupanya Allah nak suruh, wahai Izhar, aku tak bagi kau kahwin dengan doktor. Sebab kalau kau kahwin dengan doktor, alamatnya kau sibuk, isteri sibuk, tak ada anak. Sekarang pun dapat 2. Tu dia bising, sikit. Dia lain. Dia main-main gurau-gurau pergi ceramah pun dah 9. Ni sama juga 7. Tu sampai-sampai terbang KL, Penang, KL, Penang. Saya lain tuan-tuan. Rezeki tak sama. Kalau boleh beli tuan-tuan, aku pergi dah beli kat KLCC. 3 orang anak, 1. Beli kilo weh. Tapi tak boleh. Nampak tak? Allah tak bagi. Allah bagi kahwin dengan cikgu biologi. Rupa-rupanya Allah nak ajar buat PhD tentang biotech, penentuan hukum makanan ubah suai genetik daripada DNA babi. Nak tentukan hukum. Allah, belajar dengan apa? Bini aku buat. Genetik tu apa benda? Bini ngajar, buka buku SPM. Genetik itu gini, tu pun tak tahu ke? Ambil kau. Kena marah cikgu. Senyap gitu. Allah tu maha kaya. Jadi jangan salah, jangan risau. Ni sahabat saya, baru kahwin pun ni, janggut panjang. Semua nak pakai trim dan janggut sekarang ni. Dia tu 38 tahun tuan-tuan. Berapa ramai perempuan nak putu tak jadi gini. Lepas tu dia pula tak ada hati, perasaan. Dia selalu kata Allah ada perancangan. Tengok Allah bagi. Ya Allah, mujahidah. Yang pergi Syria, pergi ke Palestin. Ni sekarang ni dia nak pergi Palestin pula. Selamatlah dua-dua ni. Aku yang urus kan. Apa sah pula kecewa. Alamak, sir. Tuan-tuan, sungguh. Tapi percayalah, jangan risau. Setiap apa yang berlaku dalam hidup, itu adalah perancangan Allah. Kita usaha je. Allah bagi lambat dapat kerja, ada hikmah ni. Tu Haji Asri, pakar saham. Ingat tiba-tiba tu lahir main saham tu, menang dapat 50,000, 100,000, 500,000. Naik, jatuh, naik sikit, jatuh balik, lepas tu naik. Semua pengajaran, pengalaman hidup. Betul Datuk Puan? Ni bisnes. Jangan tanya bisnes. Tapi tuan-tuan, pengalaman hidup itu membuatkan orang-orang muda berjaya, orang-orang yang dah lama berjaya. Jadi Ustaz Abdullah, bila sebut pengalaman, bila sebut tentang pengajaran daripada ketentuan Allah, mesti ada cerita-cerita yang menarik. Sebab orang hari ni kita nak berdakwah, kena banyak tengok pada Quran. Saya suka metod Quran. Tuan-tuan, kita baca Quran tapi kita tak faham. Quran ni metod dia adalah penceritaan. Tu sebabnya lebih 50% dalam Quran penceritaan. Cerita bagaimana berlaku pada kaum Lut, macam mana berlaku pada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Adam, anak Nabi Adam. Semua penceritaan untuk kita belajar. Jadi Ustaz, apa penceritaan yang boleh kita kongsikan, yang boleh mengatakan bahawa ketentuan Allah ada yang terbaik? Sebab Ustaz Allah ni, kehebatannya, dia banyak pengalaman. Dia jumpa orang macam-macam sebab dia kaunselor. Sekarang ni tengah buat PhD dalam bidang kaunseling. Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya kasih moderator Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, sahabat saya. Bila dia cakap siam tadi, dia pakai baju oranye pula, sebiji macam Sami Siam. Tadi dia mengutuk aku. Ni aku punya lain. Ustaz Hasil Baharin, kami macam itulah tuan-tuan. Sebenarnya kawan rapat, kawan baik. Kita tak terasa hati. Dia katalah apa pun, kita tak simpan tuan. Tapi bila sebulan tak bertemu, rindu. Akan WhatsApp, tanya khabar. Itulah kerinduan seorang sahabat. Rindu tuan. Hampir setahun lebih tak ada forum macam ni. Tiba-tiba minggu lepas kami digandingkan 3 orang berada di dataran Helang. Puluhan ribu yang ada, termasuk kapal-kapal yang berada di tepi pantai. Mereka tak boleh rapat. Betul tuan-tuan, berhenti tepi pantai tu nak dengar ceramah kami. Seronok tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya boleh merekah orang. Lama dah tak terekah tuan-tuan. Rasa puas setahun lebih dah tuan-tuan. Allah, terkejut dah tu boy. Tuan-tuan, alhamdulillah, rindu sangatlah majlis macam ni. Seronok sangat bila jumpa saudara-saudara kita, rakan-rakan kita, utama Abang Syuhaimi kita, pelayaran Islamik, Datuk Haji Asri, di kawan-kawan kita ni, terutama Watak Piramli. Alhamdulillah tuan-tuan. Nazir kita, aku tak pernah jumpa lagi orang Melayu pakai kepiah macam ni. Namanya Sulamat Aklakan. Tak boleh melawak. Kita orang utara macam tu lah. Tapi seronok. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Apabila mereka nasu, maksud dari nasiya, lupa. Apa? Bila kita lupa dengan peringatan Allah, Allah bukan uji dengan sekelip mata. Allah apa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan pintu kesenangan bagi setiap hidup. Allah bagi kita leka tuan. Allah peringatkan kita di macam-macam. Suruh datang solat berjamaah, tak mai juga. Suruh semayang, tak mai juga, kan? Suruh kita bersilaturahim, kita duk gaduh dengan jiran. Suruh kita keluar zakat, tak nak juga. Suruh kita jangan zalim orang, kita buat tak kisah. Suruh kita banyak sedekah. Suruh kita tak tahulah macam-macam Allah suruh. Sebabnya Allah datangkan ujian untuk apa tuan-tuan? Untuk kita dekat dengan dia. Allah uji kita macam-macam. Di antara macam Ustaz Asri kata sakit. Siapa yang pernah sakit dia tahu. Ustaz Asri dia sakit tuan-tuan setahun. Orang yang ziarah dia selalu siapa? Aku lah. Dia tak kenal lagi. Kuancak tu. Dia. Kami masa tu tuan-tuan bayang dia sakit setahun tu. Berak siapa masuk? Wah, jangan dulu. Bini hang dah tu. Tu yang tak berani menikah seorang ni. Bukan saja berak basuh, siapa suap? Siapa suap? Kenapa? Bini dia suap tuan-tuan. Masa tu tuan-tuan tahu tak macam mana? Macam penguin nak mati. Penguin. Berak orang basuh, makan orang suap. Masa tu Ustaz sini rasa apa? Teringat semua kawan-kawan dia. Dengan burung Ustaz. Kawan kita yang ziarah kita akan ingat, yang tak ziarah kita akan ingat juga. Satu-satu gambaran nampak wajah. Kawan ni tak main. Kawan ni main dah. Apa kawan kita akan ingat? Masa kita sakit, saya tahulah kan, kita sakit. Allah bagi sihat, alhamdulillah. Saya ingat masa forum terakhir dia, masa tu diajarkan oleh kerajaan negeri Selangor. Masa tu jalan saya ingat ni forum juga, nyanyi tu. Nyanyi kami, mana milik kita. Dalam hati aku tahu dia sakit tu. Sakit, tapi dia menyanyi juga kan. Lepas-lepas tu jalan saya ingat balik kan. Sakit tu masuk hospital, teruk. Ustaz, Allah bagi sihat balik. Rindu forum macam ni. Kami setahun tak forum bersama dengan dia. Saya dengan Ustaz Dr. Izhar, bila forum tengok sebelah, loh kawan kita tak ada kan. Kami ingat tak ada dah.
Tapi alhamdulillah lepas tahun ada lagi tuan. Yang tu memang ajar. Kau betul tu kata kau betul tak? Bila forum luar kami terbayang, mana kawan kami seorang ni. Kami macam saudara tuan, adik-beradik. Saya Abang Long, walaupun dia berkata aku tua. Oh macam dia ni. Dia tu Abang Ngah, dia Abang Cik. Kan? Sama masuk TV pun macam tu juga tuan-tuan. Rindu tuan-tuan suasana tu. Alhamdulillah PKP pula kena dapat bersuara kembali tuan-tuan minggu lepas di dataran Lang. Rindu sangat suasana tu. Allah bagi sakit. Alhamdulillah. Bersyukur dah Ustaz bila sihat. Tu yang borok-borok yang tu sihat dia masih ada tuan-tuan. Allah ambil harta kita. Ni kawan kita. Saya tahu semua sejarah mereka. Mercedes tuan-tuan. Bawa balik ketika mana habis rancangan TV. Accident. Tiba-tiba masuk dalam berita. Aku tengok berita tu. Mercedes total loss, hancur, meletup. Alam mati saya sahabat tu mati dah, tak ada dah. Orang yang dijumpahan siapa? Aku lah. Ambil flight tuan-tuan, ambil flight. Saya ada ceramah. Tapi kalau seorang sahabat, saya naik flight, pagi-pagi tu pergi cari tengok dia dulu. Hidup ataupun tidak lagi. Pergi tengok hidup lagi tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Syukur ada sahabat lagi. Kereta Mercedes dia hancur tuan-tuan. Total loss. Tuan-tuan, bagaimana perasaan Ustaz? Allah ambil dalam sekelip mata. Betul tak? Tak ada. Menunjukkan bukan milik kita. Bukan milik kita. Mana milik kita? Bini kita milik kita kan? Tak ada. Kan, sahabat kita kahwin, baru kahwin tuan-tuan. Sahabat kawan saya baru kahwin. Isteri dia tuan-tuan pergi kerja. Lepas balik kerja nak jumpa, beli nasi untuk suami. Accident. Isteri meninggal. Nasi masih dalam kereta. Dia kata apa Ustaz? Baru semalam Ustaz. Taklah tuan-tuan tahu kan, besok semalam kan? Baru semalam Ustaz. Allah. Sebulan lepas tu nikah pula. Ya dia. Tapi bukan milik kita. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan. Allah kata, aku bagi senang, aku bagi seronok. Selangor tak pernah banjir. Betul tak? Mana ada Selangor banjir? Hamba kutuk Pulau Pinang sehingga kan Ketua Menteri, berilah bantuan kepada kami kerana kami menghadapi banjir. Nah, Selangor banjir, payah juga. Hamba kutuk kami. Sebab apa? Akhaznahum baghtatan. Allah boleh ambil tuan-tuan, bukan milik kita. Allah uji Shah Alam tuan-tuan, Bukit Jelutong takkan tenggelam. Nak kata apa? Shah Alam pernah tak banjir? Tak pernah tenggelam. Kerana apa? Faizahum mublisun akhaznahum baghtatan. Supaya apa? Mereka ni kembali baliklah, teringat baliklah. Ya Allah, aku lemah ya Allah. Aku tak ada apa ya Allah. Saya dah sebut selalu, kita bangga dengan pangkat kita. Profesor Madya, Datuk Doktor. Kita bangga dengan Datuk Tan Sri. Tapi ingatlah pangkat terakhir kita, Allah yarham, Allah yarhamah ya. Kita bangga dengan baju kita warna oranye, warna putih, berjenama. Tapi ingatlah bahawa baju terakhir kita, kain putih 1 meter RM4.30 saja. Kita bangga dengan kereta kita, Datuk Boy. Jangan tanya Porsche Asri atau ya Asri yang dah beli. Kan? Tapi ingatlah bahawa kereta terakhir kita dan jenazah aja. Mana milik kita? Kita bangga dengan rumah kita yang besar, duduk di Batu Cave. Tokong itu kecil lagi, rumah kita besar dengan tokong. Tapi rumah kita terakhir yang lahat aja. Mana milik kita? Penuh balik kita. Kita bangga dengan apa? Isteri kita cantik. Kita masuk dalam kubur, isteri tumbuh tak? Ada tuan-tuan, dia tengok aja. Mati dah. Alhamdulillah. Ustaz gelak apa dengan burung Ustaz? Isteri Ustaz cantik Ustaz. Isteri Ustaz cantik. Ustaz mati, dia tak tunggu.
Silap-silap yang belah orang tu kebal. Korang santai-santai tuan-tuan. Tapi nak bagi mana milik kita? Mana milik kita? Tuan Haji Akhlakin, mana milik kita? Sebab tu tuan-tuan ingatlah, yang milik kita amal soleh kita. Amal soleh kita apa yang tuan-tuan buat untuk amal soleh? Fikir pun kurang, solat pun tak khusyuk, sedekah pun tak ada, Quran pun tak boleh baca. Ustaz Asri dia baca Quran sedap. Dia tuan-tuan bercita-cita nak jadi seorang penyanyi. Dengan bohong Ustaz, saya tahu semua rasa di genggaman tanganku nak jadi penyanyi. Razana, semua dia ingat. Tapi Alhamdulillah perancangan Allah nak jadi dia kan seorang ustaz. Dia jadi penyanyi ni tuan-tuan ni. Lagu apa tak ingat. Lagu apa? Careless Whisper pun tahu. Careless Whisper, semua dia tahu. Semua tahu lah nak punya apa. Dah Datuk Sami tahu semua. Mungkin Namrana. Tapi perancangan Allah nak jadi ustaz, jadi seorang pendakwah. Ni tuan-tuan tahu ni. Kalau orang tahu kata buah nak mampus, tak nak buah. Jahat tak jahat, dia ambil kucing. Dia boleh bunuh kucing tu. Oh, kita tahu. Tapi Alhamdulillah perancangan Allah nak jadi dia seorang pendakwah hebat. Bunuh katak. Dia bubuh, tuan-tuan bayang, dia cerita katak tu dia bubuh dalam tepung, dia bubuh mengecut. Punya jahatnya. Orang katak tu maki tak kira tu tuan-tuan ni. Tapi Alhamdulillah perancangan Allah untuk menjadi seorang alim dalam babiyah. Sebenarnya dia hebat sangat, pakar doktor babiyah tuan-tuan. Kami berlawak tak berzati, seronok tuan-tuan di kawan-kawan. Sebab tu tuan-tuan kena ingatlah Allah apa yang kita nak bawa ke bekal kita. Sebab tu bila kita buat yang baik, pokoknya bila kita meninggal esok orang sebut tak asli tak ada. Dulu dia dakwah dengar lagu dia dapat pahala. Dr. Izhar seronok dia pakar tuan dalam bab ni genetik babi-babi. Tak ada lagi tuan, memang dia orang akan sebut tuan dia dapat pahala. Ustaz Allah hari tak ada dah. Bila ceramah kami tak boleh lena. Nak lena macam mana? Nak terkah orang. Tak ada dah, terkah tu mati dah. Jadilah dapat pahala. Itu semua perancangan Allah. Nak cerita panjang ni tuan. Kita bagi masa sampai pukul 9 dah, betul tak? Lepas tu kita kena berhenti. Cukup. Round pertama, wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, itulah Ustaz Abdullah Khairi. Di mana-mana pun dia akan, orang kata apa, akan jerkah. Sebenarnya saya nasihatkan kepada orang yang ada sakit jantung, ambil perhatian agar agar kita ni bila kena jerkah tak terkejut. Jadi makan ubat siap-siap, jauhkan daripada speaker agar tidak mendatangkan mudarat. Ya, isteri-isteri tolong ingatkan suami yang ada penyakit jantung dan juga yang terkejut macam tu. Tuan-tuan, tapi ada kebaikannya juga. Setiap orang ada cara masing-masing. Tu bila ada orang kata, ish, Ustaz Abdullah Khairi cara itu, Ustaz Ustaz Haslin caranya dengan menyanyi dan sebagainya. Kami dipanggil oleh mufti-mufti, ya, Ustaz Haslin. Cara Ustaz Haslin menyanyi, bawa lagu Bollywood. Ustaz Azhar Idrus cara dia, orang bertikai, apa cakap bodoh-bodoh. Monggo, orang tanya, orang kata apa benda ustaz tu ceramah pakai foto-foto. Berapa ramai orang yang kena bodoh dan taubat selepas kena bodoh. Betul. Salah seorang artis saya tak mau cerita, artis tu ya Allah tuan-tuan, hebat orangnya. Kaya, keluarga kaya. Nak jadikan hidayah tu Ustaz Allah dikenali sebagai trademark dia, hidayah milik Allah. Bang, dia ni kes dia sebab apa? Jam dekat satu highway, jam yang teramat. Jadi kawan dia bagi CD tu Ustaz Azhar Idrus. Masa tu dia tak kenal siapa Ustaz Azhar. Dia tengok
Apa ni? Jangkut panjang ni. Dia simpan ke bawah tu. Jadi bila tengah jam, hujan pula lebat, radio tak berapa bunyi sedap. Dia kata, dia pun cabut apa nama CD tu, dia letak. Buka-buka tazkirah ada ceramah tentang solat. Dia sebut ada orang hak tak semayang bodoh. Kejap-kejap bodoh. Dia gelak ki. Lepas 7 kali dia kata, baru teringat, aku pun tak semayang. Bermula daripada saat itu dia semayang. Sekarang ni tak pernah tinggal semayang. Bahkan terlibat pula dengan jemaah tabligh sekali-sekala. Tuan-tuan, hidayah milik Allah. Hanya dengan perkataan bodoh. Cuma di Terengganu, bodoh itu macam sayang. Bodoh, sayang. Gitu. Dia cakap bukan saya. Tanyalah dia. Dia dekat Kedah ni. Tak. Kalau orang Kelantan, Nathan. Siapa orang Kelantan? Angkat tangan. Tak ada orang Kelantan. Tak ada orang Kelantan. Mustahil, tuan-tuan. Saya pergi banyak negara, tuan-tuan. Kelantan je semua. Orang Kelantan. Nathan. Tengok. Minum dulu. Ajak minum. Saya orang Selangor, kahwin orang Kelantan. Bayangkan bila orang panggil Nathan. Binatang. Nathan ni binatang. Nathan, mari lah tu. Terasa hati saya mula-mula sini duduk Kelantan tu. Padahal saya jahat kau ni. Tapi sebab tahu dia orang tu, itu dia. Kalau pergi Melaka, Lahabau. Lahabau kata mampus lagi. Panggil Lahabau. Kalau kita apa tu? Pinik. Mampus. Wait, mampus gitu kan. Dia cara masing-masing. Tapi walau bagaimanapun, tuan-tuan, jangan melampaui batas. Akhlak Nabi tak menghimpit dan mengutuk orang. Itu dia kita ikut. Jadi tuan-tuan dan puan, kata Al-Fudail bin Iyad, zikrun nas da'u. Bila kita duduk fikir tentang manusia, kita akan stres. Itu sebab kalau nak fikir ketentuan Allah ni, nak fikir ketentuan Allah, tapi kita duduk fikir apa orang cakap, tak selesai masalah. Kita akan stres. Kenapa tak ada anak? Tak tahu. Tu, kita stres dengan apa orang cakap. Kenapa tak kahwin? Stres dengan apa orang cakap. Kenapa tak buat kerja ni? Kenapa tak kerja kerjaan? Kenapa tak kerja? Dia orang akan tanya-tanya, itu manusia cakap, kita tak akan selesai. Wa zikrullahu syifa. Bila kamu ingat Allah, itu adalah satu perubatan. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, sebelum kita mulakan round yang kedua, tak panjang dah, kita akan buka tabung untuk masjid kita ini. Tuan-tuan, masjid memerlukan dana. Saya pun baru masuk tandas tadi, memang tandas tu baru sangat, tuan-tuan. Baru ke? Tuan Haji Akhlatin? Baru. Tapi sedih, tuan-tuan. Masuk tandas, tempat tekan tu dah tak ada. Yang tempat tekan tu flash. Dia dah tenggelam ke dalam. Budak-budak muda hari ni banyak main besi. Dia tekan semua ke bawah. Rosak dah, tuan-tuan. Tolonglah jaga harta awam. Tolonglah jaga barang-barang masjid, tuan-tuan, sebab kita guna duit jemaah, duit wakaf. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan buat tabung bergerak. Mana tabungnya, Tuan Haji? Tolong bangun. Orang yang nak angkat tabung, tolong bangun. Sebab bukan apa, banyak kali dah berlaku. Kami ni banyak kali dah berlaku. Dia kutip orang yang bukan daripada masjid. Dia kutip sampai belakang pun, masuk kereta dia balik. Banyak dah. Ustaz Zahar Ibroh pernah berlaku, saya pernah berlaku, Ustaz Lah pernah berlaku kan. Seorang je kah? 2 orang. Mana? Tolong bangun. Mana? Nombor merah. 1, 2, 3. Jadi tuan-tuan, kita pakat-pakat lah bagi. Orang perempuan tak ada wakil kah? Mana orang perempuan? Jangan, orang lelaki tak boleh lah masuk ke perempuan. Jadi kita pakat-pakat sumbang, tuan-tuan, untuk masjid kita, bukannya untuk kuih sebelah. Ni untuk masjid kita, apa-apa pun untuk surau dan masjid kita. Kita pakat-pakat buat. Baik. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, sementara kita duduk masukkan duit dalam tabung tu, insya-Allah tuan-tuan, saya nak terus kepada Ustaz Azlin. Ustaz Azlin, ada orang dia macam tak puas hati apabila Allah Subhanahu Wa Taala ni uji dia.
Bila Allah uji dia, okey, tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, ada orang bila diuji oleh Allah Ta'ala, dia tak boleh nak terima. Kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa bukan orang tu? Baru ni saya di Shah Alam, di Subang, ada hamba Allah, dia dah lepas ceramah ni ada makan. Bila makan, dia ni boleh tahan juga, datang dengan Jaguar, duduk dekat meja saya. AJK terpaksa bagilah nak duduk dengan saya. Dia kata nak cakap dengan saya. Duduk-duduk, dia kata, Ustaz, you tahu tak apa sebab kita sekarang ni ditimpa macam-macam musibah? You tahu tak sebab apa sekarang ni macam-macam fitnah? Semua berpunca daripada Adam. Oh, dia marah Adam. Saya kata, Adam mana? Adam lah, Nabi Adam. Dia panggil Adam ni. Saya kata, kenapa Haji cakap macam tu? Ustaz, kalaulah Adam tu tak takut bini, biarkan isteri makan buah apa nama? Khulbi tu, nescaya sekarang ini semua kita ini berada dalam syurga. Bingai betul tuan-tuan. Dia makin pening, makin pandai, makin tak cerdik dah. Dia marah sebab bisnes dia tak berapa nak menjadi. Dia salahkan Allah Ta'ala, dia salahkan Nabi Adam AS. Kenapa jadi begitu? Jadi saya nak minta tolong Ustaz, ceritakan sikit, jelaskan sikit macam mana nak hadapi orang-orang yang tak boleh nak terima bila diuji oleh Allah SWT. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Cerita tadi nak relate dengan ketika saya berforum di Ayam Hitam di Johor. Isunya ialah anak-anak muda yang sosial lah, kejahatan akhlak. Bang seorang pakcik tu saya ingat lebih kurang 60 lebih, dah berusia, berumur. Waktu saya ingat saya forum dengan Datuk Zahzan dan Ustaz Zamri Mantok. Dia bangun soalan, dia kata apa? Saya nak bagi pandangan, anak-anak kita ni rosak ni kerana syaitan dan iblis. Syaitan ni pun makhluk Allah, iblis makhluk Allah sahaja. Dia bukan masalah kita sama kita, masalah syaitan. Apa salahnya kita buat salah hajat supaya Allah ampunkan dosa syaitan? Ni cerita rumah Allah, bukan reka cipta. Tapi tuan-tuan gelap, tapi kami terpentah muka Datuk Zazam terus maki, malu. So dia terus dia naik, dia marah. Saya tak pernah tengok Datuk Zazam marah. Pernah tengok Datuk Zazam marah? Salah memang kerima orang. Tokok kerja dia. Kalau Datuk Zazam dia macam lembut sekata. Kami ada gitu, ada goreng dia. Tapi bila pakcik tu salah, dia kata kalau lah saya belajar di Jordan dulu, ada soalan macam pakcik ni memang kena terajang keluar tadi. Ni soalan bodoh. Dia marah saya terpelik. Saya nak marah dah. Bila dia marah, takut nak tambah marah, meninggal orang tua tu pula. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan cek gini, adik-beradik kita ada 10, 2 semayang, 8 tak semayang. Cuba tanya, tahu tak hukum salat tu apa? Tahu, pasal kita nak buat. Ni adik perempuan kita ada 4 orang, 2 orang tutup aurat, 2 tak tutup. Pasal apa? Dia tak tahu ke tutup aurat wajib? Tahu. Tok suruh bohong, benda basic ni solat tu orang ni tahu. Kenapa tak nak buat? Ni orang hebat-hebat makan rasuah, kerja kerajaan makan rasuah, jaga jalan raya makan rasuah. Tanya dia, ratu salah ke tidak? Tahu. Kenapa dia boleh buat? Bahkan ada seorang tua di kaki gunung, dia kata rasuah susah nak dihapuskan kerana rasuah adalah budaya dalam kehidupan negara kita. Bayangkan tengok, dia berani cakap rasuah adalah culture. Pasal apa? Sebab hari ini orang bercakap bukan berdasarkan pada iman dan ilmu, tapi nafsu, akal, kepala otak dia.
Kalau ikut akal, perumpamaan, ambil semayang kentut, yang kentut keluar kat punggung. Kenapa muka yang basah? Patut laklah punggung. Itu akal. Taharah apa ambil semayang basuh muka, yang celah-celah ketiak tak pilak, punggung celah kangkang tak pilak. Itu tempat paling kotor. Kalau mindset macam itu, hancur agama. Atau Allah sebelum suratul Kahf ayat 64. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ لِسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Kami dah jelas dah tasrif ayat, mujmal, musarrifnya, mubayyinnya Nabi kami utuskan. Macam-macam contoh. Jenis orang, manusia banyak suka berdebat, bergaduh masalah perintah Allah. Fasbir lihukmi rabbik wala tuti' minhum asiman aw kafura. Allah kata sabar dengan hukum Tuhan hang. Jangan hang tak sabar, hang pergi ikut pokok buat dosa dan pokok buat maksiat, kufur pada Allah. Ini contoh tuan-tuan. Waktu Quran metodologinya penceritaan, yes, cerita tentang lebah, cerita tentang semut, an-namlu, an-nahlu, al-ankabut, binatang pun ada, gua pun ada. Lepas tu nak bagi tahu kita tuan-tuan sekalian, kerana masalah uskedil kader god kharab ho gaya dalam kita. Yang disebut del tu pagal jiwa kita bila dah gila, tapi cakap pun alah hang dengar dia tu mulut dia kata, tapi hati dia baik, tengkok hang. Kan kita punya mitos kita, awak nampak mak mertua awak tu mulut dia macam itu, sebenarnya dia baik tau. Betul lah kata pakcik. Itu mitos. Itu mitos orang Melayu. Sebab Nabi dia kata apa? La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak cantik, tidak lurus, tidak bagus iman seseorang itu sehinggalah cantiklah apa yang ada dalam hatinya. Tidak cantik hatinya, tidak baik hatinya, sehinggalah lidah yang bercakap itu mesti belum baik. Kalau makin hamun baik ya, something wrong. Allahu Akbar. Sebab tu bila seorang perempuan kemudian anak dekat kubur Nabi, lalu rombongan Nabi kata bersabarlah. Apa you tahu bukan anak you ni anak I. Sahabat terkejut. Ya dulu mana kenal Nabi muka macam mana? Tak ada macam kita sekarang ni ada teknologi mudah. Puan, kenapa puan marah orang yang tegur puan? Beri apa saya? Puan tahu tak, yang tegur puan tadi itu adalah Rasulullah. Apa? Tak kayak kali kedua dia. Besok pergi jumpa Nabi, cerita dia gitu. Sebab benda dalam bahasa mudah hanya bila Nabi pesan seorang perempuan, inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma famurha wal tahtasib wal tasbir. Maksud kita apa? Milik Allah lah dia nak bagi, milik Allah dan ambil balik. Oh, kita ceramah sedap tuan-tuan, tapi kenakan kita na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ya. Sampai doa tu, ya Allah jangan kau letak benda yang berat atas bau kami tak mampu nak tahan. La taqata lana ya Rabb.
Nabi kata inna lillahi ma a'ta wa ma akhadha. Maknanya segala benda Tuhan bagi, mek balik itu Tuhan punya. Maka Nabi pesan kepada kat sahabat, bagi tahu pada mereka yang ditimpa musibah, yang Tuhan ambil bagi whatever, sabar dan carilah keredaan Allah. Sebab itu dalam menakah arus kehidupan, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah letakkan pelbagai ujian dekat kita. Tujuan nak tengok kita sama ada sabar atau syakar. Sabar atau reda dan syakar, yakni terima kasih cukup. Sebab dalam bahasa mudah, ajaban li amri mu'min, kata Nabi. Kagum orang beriman. Bila datang nikmat, dia terima kasih. Bila datang mudarat, dia reda, dia sabar. Dan benarnya hanya berlaku kepada orang beriman. Saya tertuang cakap, saya di masa teringat macam mana Abdul Razak bin Majid tenang bercakap dengan Astro bila 8 anak dia ambil sekaligus dan isteri dia. Dia cakap relax, saya tengok saya sebab. Sebab itu nak buat macam mana? Bila Allah marah memang marah, sakit hati memang sakit hati. Dia boleh kalau ikut hati, bila bunuh dia boleh diterus. Aku sabar anda. Sebab tu apa yang berlaku kerana apa? Tak boleh tak kerana kita sombong dengan Allah. Salah sebut tadi, kami cerita yang sama dekat Langkawi bapa ni. Memang kita ni tuan-tuan, kalau nak keluar rumah kena bertawakal pada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Semua benda nak keluar kena tawakal pada Allah. Bila hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'a. Bila hujan lebat, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wazzirabi wa butunil awdiyati wa manabiti syajari. Bila hujan berhenti, mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Berapa ramai orang sombong tak baca doa ni? Belum cerita kena timpa kita hujan turun terlupa baca Allahumma sayyiban nafi'. Sebab kita sombong, kita jarak jauh dengan Islam, jarak jauh dengan sunnah. Pelik kan kita makan tak baca bismillah? Pelik kan terlupa baca bismillah? Nak minum dia bismillah. Tengok gelas, niat ada nak minum tapi bismillah dia terlupa. Terlupa maksudkan dia baca ta'awuz auzubillah sekurang-kurangnya. Terlupa keluar jamal ke dalam, boleh terlupa. Tuan-tuan, saya tak boleh kencing beberapa hari. Doktor cucuk sebenarnya kemaluan saya, lubang cucuk sakit nak mampus. Aku punya menatang tu, menatang suruh sebut. Berat sebelah dia buatnya. Dia cucuk. Lepas dia cucuk tu pula perempuan. Kita dah kembang kecil. Duk kapit lutut kita. Saya kata kita haram tu. Tak ada ke jantan kat sini. Ustaz, dia minta izin lah. Memang izin begini. Izin tu dah. Rumah saya telah elok. Haram betul. Dia bawa pembaris tak? Pembaris. Amboi. Pembaris katok dia balik. Ya Muhammad, tarik balik. Ya Muhammad, tarik balik. Minta guna buku order, sila keluarkan dari Dewan. Tuan, Terima kasih. saya tak terima. Tapi dia hukum lah dengan pembaris tu. Ya Muhammad. Bayangkan tengok, saya tak nak sumpah nama Allah lah. Bila kawan-kawan saya mari, geng pokok senang mari, saya ramai. Kelas saya tu 1/3 lelaki, 2/3 perempuan. Mereka semua cikgu, saya 5 satria 1. Ramai cikgu, mereka main rumungan. Saya mahu mereka, kata, bayangkan nikmat. Apa nama tu? Apa in ta'udu ni'mat Allah. Apa dia? In ta'udu ni'mat Allah la tuhsuha. Bayangkan kita kencing tak kata alhamdulillah juga. Lepas tu seolah kata hampa tak sakit pun tak tahu. Terang-terang ni janggut dikembang macam landok. Bukan kemang berak bang, kemang kencing.
Nak pergi mana belakang tu? Jenuh kelepiak. Tahu tak? Ambil nama cik gila aja. Membacik ni pun macam boy. Gila macam duduk packer punya. Makcik tu dah bayar ustaz belajar. Gerau juga. Allahu Akbar. Tiba-tiba kita dah kencing tu, lupa kita alhamdulillah bang. Sebab kita sombong. Berapa ramai orang yang dapat anak tak akikah anak dia. Berapa ramai dapat cucu takkan datuk ada duit buat je dah tahu anak kita susah. Tu je. Tu tengok senang dapat anak. Adik saya dah 12 tahun tak dapat anak. Yang adik saya pula seorang tu beranak-anak kembang keluar 3 tepi. Menari doktor tu lari balik. Miak ke seorang keluar 3 macam kucing. 6 bulan duduk dalam tabung tu. Tak mudah-mudah haruslah. Tiba-tiba kita berkira berapa ramai orang yang cukup rambut cucu mereka, anak mereka tak pergi timbang dengan harga emas tuan perak. Nabi suruh. Ingat kan, hutang banyak kita tahu. Yang miskin susah tak apalah. Bila dah senang buat dia balik. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang misai janggut bulu ketiak kita pun tak tahu. Oh, ikut sunnah. Sudahlah benda tu cukup lah. Sambut mulut Nabi berlarak sakan daripada masjid Wira sampai Tukih Kuih tu. Patah balik. Tapi AJK bulu ketiak 4 tahun tak buang. Itu baru cerita bulu ketiak. Bulu satu lagi Nabi kata 40 hari je lebih. Jangan 40 hari. Bulu ketiak, bulu kemaluan, misai, kuku, benda basic ya tuan-tuan. Duduk dalam kereta dan kerat kuku. Masuk bilik air sehari kena 5-6 kali. Duit banyak bisa cukup boleh beli. Takkan kita kerja rambut saya dah ketiak dia. Cik nampak pattern apa? Ni bulu ketiak kata dia. Lari budak Indo tu aduh kata dia. Kan ni Aceh kuasai sekarang banyak dengan mamak kita India kan. Tuan-tuan. Sebab dia sombong. Nabi Muhammad SAW selalu bacakan doa pada cucunya Hasan dan Husain. U'idhukuma bikalimatillahit tammat min kulli syaitan wa hammah. Bila cucu dia nak keluar apa benda, dia akan baca kat cucu dia. Elok, Nabi sendiri tidak baca apa? Min syarri hasidin idza hasad. Surah apa tu? Qul a'udzu birabbil. Elok, Nabi sendiri tak baca pun tak apa. Maksum terpelihara. Yang kita ni banyak benda tuan-tuan. Memang nak cakap tu memang dalam forum panjang. Contoh pun ramai. Saya pun rasa panas kepala saya buat tu. Rasa panas kepala, panas telinga. Dia mungkin kedap dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada itulah kot yang boleh saya sampaikan. Cuma nak beritahu bahasa mudahnya, terimalah apa sahaja. Nenek saya kata kat saya, Lim, daripada kita tak berhenti mengaji Quran, baik mampu dah hidup. Statement tu lah yang dia pukul saya selalu. My grandmother maybe every day saya buat mistake, tidak ada kalam didahului, tapi rotan atau sempat dapat. Wallahi kalau telinga boleh bercakap, belakang boleh bercakap, kaki boleh bercakap, wallahi dia akan beritahu apa tu saya buat. But saya ni jahat, buat dulu kena bedah. Apa pokok jamu orang yang tak habis mereka aku yang ambil? Pokok mempelam orang ambil. Tapi orang kampung hidup berjiran kan, rumah kita, rumah depa, pokok kita, pokok depa. Depa hanya bagi tahu, tok dapat maklumat dia pukul saya. Saya seorang duduk dia. Adik-balik, saya tak duduk dengan adik-balik saya. Saya duduk dengan mak di Taipei, duduk dengan tok di Kedah. Naik di Kedah 3, saya mulai isap rokok. Rokok beli sebatang tak dekat bukit atas ni. Jatuh dia punya habuk rokok. Tok saya basuh baju, dia nampak habuk rokok. Dia balik-balik, dia tak tanya. Dia
Peyak saya dengan batang menyapu dulu. Dia kata, apa siapa ni mak buat cik ni? Hang kata kau ah? Itu jawapan dia. Ya, punya kali kedua. Itu masalah sikit. Kalau boleh tanya dulu baru sebab kan. Dia sebab dulu, tanya sebab pula. Saya jahat kan? Saya boleh terima. Saya tak pernah dengar untuk saya dengar. Dan kerana dia kata mampu itu elok daripada tak reti ngaji. Memang feeling very deep lah. Rasa memang mendalam. Tok saya menangis kerana dia tak berhenti Quran. Nenek, my grandmother, dia tak reti baca Malaikat Muqaddamnya. Dia hafal ayat-ayat lazim. Dia kata, hang jangan dia macam aku. Tak diajak benda Quran. Tapi hang kena banyak, tuan-tuan. Bukan nak puji diri sendiri, na'udzubillah, bukan pujuk na'udzubillah, tapi nak cerita, tuan-tuan. Kita ada anak-anak. Mampirkan mereka dengan sunnah Nabi SAW. Mampirkan mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia. Cari orang yang soleh, biar dia kawan dengan budak-budak soleh. InsyaAllah, tuan-tuan, apa musibah pun, anak Palestin bila dijumpa oleh yang baru kahwin, baru ni cerita ketika forum, kita forum dekat stadium Kosangan sebelum saya masuk hospital di Kubang Krian mula-mulanya. Hariza kata apa, bila dia balik daripada Syria waktu itu, di Palestin, dia kata, rumah di mana? Rumah sana. Rumah kat mana? Rumah sana, bawah jambatan sekian. Sekolah kat mana? Tu bawah jambatan, kotak je sekolah dia. Mana mak? Mak di rumah. Mana ayah? Ayah di syurga. Tak ada rasa sedih lah. Sebab ni jiwa mereka jiwa yang hebat. Sebab apa? Sebab mak bapak dia buat didik. Kita kena ingat, jahat anak kita, jahat kita. Jahat cucu kita, jahat tok dia. Bukan tu je. Jangan tuding ke orang. Tak payah ibu. Ni saya tengok jalan rumah ni, ya Allah, aku nak pergi satu lorong tak dapat. Kereta lalu bagi lampu, dia bagi lampu, kita kena munduk ke dia, duk gaduh. Di mana budi bicara? Tak apa, kita beronok, tak apa, pihak dia lari semua. Sebab orang sombong ni, jangan balas dengan sombong. Sebab sombong dan mencuri hak Allah. Ni nak pergi mana tuan-tuan? Tak payah ni bila nak makan ni rumah hari depan banyak nak haram siapa minta main. Tak ada nampak dia pada raya main pun. Apa tu? Buat video. Apa guna makan apa orang? Rumah kawan kita tak ada duit, marah yang berhormat. Apa guna jiran? Ya Allahu Akbar, tuan-tuan. Begitu hinanya kita yang bab-bab minta. Bila jiran rumah terbakar, marah TMB. Bila ayam tak ada, marah itu ini. Tuan-tuan, benda ni supaya, kan dalam kata-kata hikmah, kadangkala Tuhan sengaja menguji kita agar Tuhan mendengar perkataannya di bibir hambanya. Bila kena sakit, Allah. Bila kena musibah, Allah. Bapa you hebat macam mana, tapi Allah tu maha hebat. Wallahu a'lam. Minta maaf. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan, kepada semua yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan berduka. Kerana ulama sebut, la tanzuru ila man huwa a'lak, walakin tanzuru ila man huwa asfalik. Jangan selalu tengok keindahan orang di atas selalu, tapi selalulah tengok apa yang berlaku di bawah. Kita naik kapal terbang, jangan rasa aku hebat. Tak. Sebab ada orang. Bersyukurlah sebab ada orang naik kereta time raya. Orang Hindu jauh tahulah betapa jauhnya nak balik rumah kampung, 12 jam atas jalan raya. Bersyukur. Dan jangan kata aku ni tak cukup lah, orang lain naik jet. Tengok, bila tengok jet peribadi susah lah kita. Jangan tu tengok yang atas tak habis, tak selesai masalah. La tanzuru ila man huwa ala. Bila ditimpa musibah, aku ditimpa musibah ni, kenapa? Aku rugi saham. Berapa banyak? 1 juta. Dan akaun dia berapa hari? 25 juta. Dia boleh tepuk macam tu. Rugi dia kata. Allah buat tempat. Bang, bila tengok orang atas tak selesai masalah kita.
kita bawa kereta, jangan kata Allah kereta aku kecil. Jangan malu. Sebab apa? Sebab kita ni bersyukurlah dah ada kereta. Tengok sebelah orang naik motor. Perasan tak? Orang balik ke utara naik motor dengan anak dia. Allah Akbar, menangis saya tuan-tuan. Ni sahabat, dia pergi hantar barang, menangis-nangis telefon saya. Oh Ustaz, tak boleh terima. Memang sebab dia, Alhamdulillah, Allah bagi rezeki mak ayah senang. Bila tengok orang kena ditimpa musibah, dah lah susah, banjir pula, Allahu Akbar. Bila kita pergi, bang, masa kita bagi makanan, saya sebab tuan-tuan. Bila bawa makanan, Datuk Roy ada sekali, Datuk Boy, bagi satu plastik, banyak saya bawa. Saya bagi 2 plastik, dia kata apa? Ustaz, cukup dah Ustaz, saya ambil satu. Sebab saya ambil satu, cukup dah Ustaz, sebab ada lagi orang yang susah. Itu dia panggil, bila dia musibah, Allah tengok yang terbaik. Bila kita bawa kereta, bawa motor, jangan pula kata aku ni Allah tak bagi elok. Allah tak bagi elok. Orang lain dapat kereta, aku dapat motor. Bang, ada orang naik basikal. Bukan basikal yang mahal tu. Ni basikal yang orang kampung naik ni. Yang bawa basikal, bersyukurlah sebab ada orang jalan kaki. Bila kita jalan kaki, bersyukurlah sebab ada orang pakai kursi roda. Dan bersyukurlah. Jadi Ustaz, sebagai penghujung, bila kita ditimpa musibah ni, Allah nak uji kita. Allah nak tentukan sesuatu yang terbaik untuk kita. Apa yang perlu kita buat lagi Ustaz? Untuk tenangkan jiwa agar tidak buat benda-benda sampai bunuh diri. Macam baru-baru ni AG sebut, apa nama, Tan Sri, Ketua Pengarah Kesihatan, masa musim PKP, 1 hari 2 orang bunuh diri sebab putus nama. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khataya." Apa maksud hadis ini? Daripada Muslim. Kata Nabi, tidaklah seorang Muslim ditimpa musibah, yakni sakit, ataupun kesusahan, ataupun kesedihan, ataupun gundah gulana, ataupun kegelisahan, sehinggalah duri yang menusuknya, kecuali apa? Illa kafarallahu biha min khataya. Allah ampun dosa kita. Allah timpakan musibah, sakit, sebenarnya untuk apa? Allah nak buang dosa kita tu. Mungkin dosa kita banyak. Dulu kita pernah derhaka dengan nenek kita, macam Ustaz Asli kan, curi buah hutan orang. Jadi Allah bagi dia sakit, buanglah. Jangan dia tak ada dosa banyak lah, Alhamdulillah lah kan? Yang ni darah katak, Allah ampun dosa dia, bagi buang masjid dia, Alhamdulillah dapat masjid baru. Untuk apa? Allah nak bagi kita ni, tak ada siapa yang kita nak minta kecuali Allah. Itu aja. Allah bagi kita banjir ni tuan-tuan, supaya ingat balik. Sebenarnya kamu ada rumah, Allah ambil dalam masa 2 jam, 3 jam je. Ada kereta, tenggelam semua. Ada satu rumah tu Dr. Izhar, sampai habis semua perabot dia, tinggal bumbung kan. Sampai dia kata, Ustaz, saya tak ada apa Ustaz. Menunjukkan apa? Hanya Allah yang dia ada. Nak ampun dosa kita. Sebab tu bila Dr. Izhar kata dengan kesabaran. Sabar ni apa? As-sabru salah satu, sabar itu 3. As-sabru ala ta'ah, sabar untuk taat. Macam tuan-tuan nak dengar ceramah ni, kalau tak sabar balik tu. Sabar tuan-tuan nak dengar ceramah ni. Tambah yang ceramah tu terkah orang tak. Tapi tuan-tuan dengar juga, makcik tu nak lena buka, nak lena aku terkah, dia buka balik. Dalam hati, kuancak lah Ustaz. Tapi sabar tuan-tuan. Kalau tak sabar, tak datang solat Jumaat. Kalau tak sabar, tak datang nak dengar ceramah. Ya, Datuk Boy duduk atas kursi, nampak? Saya peluk dah sedap tuan-tuan, puas rasa. Tak pernah aku peluk macam ni. Puas rasa. Tapi kalau tak sabar, Datuk Boy balik, macam mana? Buat tak tahu ya, pergi kat tandas, lepas tu belah balik. Tapi sabar tu, nak taat kena sabar. Sebab apa tuan-tuan? Dengan kesabaran ini, Allah nak ampun dosa kita, nak gugur satu persatu. As-sabru ala ta'ah, as-sabru ala musibah. Musibah ditimpa, kita sakit, kita hilang benda. Saya kehilangan tuan-tuan, ibu ni jangan tanya tuan-tuan. Ibu ni permata syurga, doa mustajab. Saya pernah hidup tuan-tuan 7 bulan tak ada gaji.
Saya cerita selalu dalam forum saya. Orang yang banyak membantu saya ni 2 orang ni lah. Kalau orang utama kata 2 ekor ni lah. Sebab tu saya boleh melawak dengan mereka ni. Orang yang pertama bantu tu hak baju oranye ni. Walaupun aku kutuk dia banyak bantu saya. Sebab tu saya tak pernah lupa jasa dia. Tak ada gaji ni, tak ada apa. Nak cari mana ni, takkan ustaz nak minta hutang. Tak ada, saya tak bagi ustaz, tak ada akan hutang. Dan kawan yang baik tuan-tuan, dia tak menyusahkan orang. Bila jumpa dia tak hutang kita. Bila jumpa dia tak menyusahkan kita. Itu kawan kita pegang elok-elok. Saya kawan dengan Ustaz Aslim bukan sehari 2, bertahun tuan-tuan. Dia telefon lah, anak balik ya, mai singgah kat Syabas. Masa tu dia general manager. Dia mana Ustaz? AGM, Assistant General Manager. Saya tahu apa hang main ceramah untuk ni apa Syabas. Saya tahu aku bukan ada ilmu sangat, aku tak pandai. Hang main. Saya tak tolaknya, dia panggil. Orang lain pun tolak. Main dengan 2 orang ni, habat aku terima. Walaupun saya susah macam mana, malam ni hang nak forum Masjid Nur, aku main. Kerana apa ni? Insan ni mesti aku datangnya. Kecuali kalau mati tak datang, tak akan tolak dah. Kecuali memang tak boleh datang. Saya pun pergilah ceramah. Saya kan pandai psikologi, saya buat menangis. Menangis habis. Dengan Ustaz Asli pun menangis. Jadi pengusi. Aku tak pengusi, baru teriak. Menangis habis. Lepas tu mula tuan-tuan terkenal di Selangor ni. Masa tu tuan-tuan, dalam poket saya ni ada RM10 je nak balik Penang. Aku nak balik tu mana ni, nak hutang orang, siapa pun tak kenal. Takkan nak hutang Ustaz Asli, tak ada. Alhamdulillah, dia pun salam. Dia bagilah salam kait. Buka-buka 500. Jadi malam ni jangan kurang daripada tu lah. Faham? Punya semua nok tuan-tuan. Dengan 500 tu dalam kereta tak kata apa tuan-tuan. RM10 tuan-tuan nak minyak dengan tun. Bini tu ada anak 6 orang. Tuan-tuan bayang 7 bulan tak dapat gaji. Seronok tak jauh ni. Bersyukur Alhamdulillah masa tu. Masa tu lupa Tuhan tu. Nampak muka Ustaz Asli dah. Alhamdulillah kawan aku ni. Masa tu kawan tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang Allah kata kamu masuk syurga. Lagi seronok tak? Kawan bagi 500 tuan-tuan. Tak ada kalimah nak ucap. Seronoklah kita. Cuba Allah kata wahai Abdullah, kamu masuk syurga. Seronok tak? Atuk buat Tok masuk syurga tu tanpa hisap. Haji Asri Haji masuk syurga tanpa hisap. Osman Pakulakan masuk syurga. Tak ada lagi ucapan tuan-tuan kecuali apa? Dengan keampunan dosa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi musibah untuk ampun dosa kita sebenarnya, bukan nak jatuhkan kita. Sebab tu saya kata Allah puji aku ditukar ke luar negara. Pulau Ketam, tuan-tuan tahu tak Pulau Ketam? Tuan-tuan pun tak pernah pergi. Pulau Ketam tu nak pergi naik bot sejam. Sampai saya cerita sekolah Cina dalam tu, penduduk 10,000. Siapa tak pernah pergi lah. Penduduk 10,000. Masuk Lausa, Puci Tau. Apa dah dia berkata ni? Semua lena. Inilah pertama kali aku masuk sekolah Cina, bodoh semua. Semua lena. Nak mengajar macam mana? Pengetuan lalu, woi, tahu lah. Nak tampal tak boleh. Sekolah tu semua Cina. Macam mana nak buat ni? Nak kena mengajar, bahasa tak faham. Yang ku faham dia orang maki aku faham, semua aku faham. Mana maki aku hafal dulu. Cabaran tuan-tuan, cabaran. Tapi Alhamdulillah Allah angkat darjat saya. Sebab tu Allah uji kita dengan musibah, dengan susah hati. Allah ambil mak saya. Mak saya lah permata saya. Saya balik, mak ni nak kena tukar Pulau Ketam. Pilah dia kata. Apa kata, rezeki bukan manusia, Allah punya. Tu ingat. Saya mak saya jaga sungguh sebelum mak saya meninggal. Kesah mak, cik susah mak tak minta duit. Saya doa, ya Allah murah rezeki anak aku. Mak saya ni cakap siap. Dek-dek, oi jangan susah hati. Dia panjang belakang sebab Mak Arif bin Sukun. Dek-dek jangan susah hati. Dia tak dengar Ustaz Asli jumpa mak saya. Dia cakap siap. Lohang lin haslin lama tak jumpa. Dia cakap siap. Sama lah dia. Pasal mi siap nampak tu. Jangan macam tu. Saya duduk universiti, saya
telefon mak, cik nak periksa esok, mak doa. Mak saya doa dalam telefon. Ya Allah, bagilah dek-dek boleh jawab. Saya masuk tuan-tuan bilik peperiksaan, semua boleh jawab. Haram tak betul? Sebab mak saya doa boleh jawabnya. Rupanya semua tak betul. Patutnya boleh jawab dan betul. Ya betul ya. Satu lagi tuan-tuan, saya cukup hormat guru. Saya dulu master, Amir master. Pensyarah saya Profesor Emeritus Amir Awan, pensyarah saya. Ni saya pandai tuan-tuan. Saya memanfaatkan orang yang mengajar kita. Bila nak mengajar, Prof, saya doa dulu boleh tak? Prof kata doa. Saya doa, ya Allah, ampunlah dosa pensyarah kami ya Allah. Dia banyak mengajar kami ilmu ni manfaat untuk dunia ya Allah, tapi inilah ilmu yang manfaat untuk akhiratnya. Ampun dosa dia ya Allah. Menangis pensyarah. Setiap kali saya masuk kelas, saya akan doa, menangis. Ketika peperiksaan, tahu dia tunjuk, Ustaz, doa Ustaz. Saya doa, ya Allah, kami nak periksa ya Allah, kami tak baca ya Allah. Tapi kami ada pensyarah yang sangat baik ya Allah, bagi A ya Allah. Subjek saya dengan dia semua A. Sebab apa? Saya meraihkan guru. Allahu Akbar. Saya meraihkan ibu orang tua-tua. Saya raih semua tuan. Ayah saya cerita cerita apa yang dia buat. Macam Ustaz sini kata, Ustaz sini dengan tok dia kena rotan selalu. Sebab tu dia jadi manusia. Saya jadi manusia kena ayah saya. Garang semua. Saya cerita tuan-tuan ayah saya, rotan saya. Bila saya balik kepada Selangor, dia tunggu depan pintu. Pagi subuh dia tahu saya balik. Sampai-sampai, "Hei! Maisat." Orang tahu Maisat, tahu lah. Maksud dia Maisat, datang lah. Ada apa ayah? Mai, saya kalau kata mai yang kedua tu mesti saya meluah. Saya takkan tunggu yang ketiga. Mai, tulang bibi. Dah apa ayah? Dia pegang tangan saya, dia tarik, dia peluk. Menangis hati bau. Ayah saya jangan saya. Rupanya saya cerita dalam YouTube, dia tengok. Ayah saya rotan saya. Kata ayah kata apa? Hang cerita dalam YouTube no. Pasal aku rotan hang. Kalau dia kata apa? Khairi, kalau aku buat dulu ada salah, maafkan ayah. Menangis saya. Menangis saya. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita ni Allah uji kita untuk apa tuan-tuan? Allah nak ampun dosa kita dengan susah hati. Sebab tu kita sabar. Sabar dengan musibah, sabar dengan apa nama nak taat. As-sabru 'alal maksiyah, nak buat maksiat kena sabar. Kalau kita tak sabar tuan-tuan, tuan-tuan boleh tikam nombor ekor. Betul tak? Pakai kepiah, tak payah pakai nombor ekor. Boleh. Tuan-tuan nak minum arak pun boleh. Tuan-tuan nak buat amat, tapi sabar tak sanggup nak buat. Kerana apa? Kerana Allah ada. Kita mati tuan-tuan. Saya 54 dah tahun ni. 54 dah. Bila bangun pagi tu rasa syukur lagi. Kerana ada nyawa lagi masih hidup. Awak kita mati ramai dah. 6 orang dah mati tuan-tuan, kawan saya COVID 6 orang dah, 30 orang. 30. Yang 30 tu termasuklah 2 ni. Masih lagi panjang umur. 6 orang tu mati dah tuan-tuan. 2 kencing manis. Minyak berdarah tinggi pun ada. Buah pinggang pun ada. Menunjukkan bahawa bila bangun tu, alhamdulillah aku ni masih bernyawa lagi ni. Awak aku mati dah. Tu pun yang ada 30 tu pun macam-macam penyakit pun dah. Kan kami kan banyak kerja bendang dengan kawan-kawan buat perjumpaan baru ni. Allah tengok depa terkejut. Ada gigi semua tak ada pun dah. Lah hang duk tegak lagi. Depa kan kerja bendang kan. Dia tekan jaga dengan gigi tak ada. Yang ada putih semua dah. Yang ada tu, yang perempuan tu gitu, langgok semua panjang tu. Loh, awak apa teruk kan? Jangan jaga penampilan. Tengok depa teruk ah 54. Sini ada tak 54? Ada, nak tu angkat tangan tu. Ada. Oh tak mengaku hampir semua 16 kan? Tuan-tuan, menunjukkan bahawa sampai masa Tuhan ambil nyawa kita tuan-tuan. Sebab tu apa yang Tuhan uji, Allah ampun dosa kita. Tiba-tiba tuan-tuan tengok Allahu Akbar, Ustaz Aslim masuk dulu syurga. Ustaz Aslim, jangan lupa Ustaz Abdullah Khairi. Aku pernah forum dengan hang di Masjid Anu. Tiba-tiba Ustaz Dr. Izhar masuk dulu. Dr. Izhar, jangan lupa Doktor, kita pernah forum di Masjid Anu. Aku kutuk hang tak kata apa pun.
Tapi hang kutu aku terasa apa? Tapi jangan lupa kami dua, tarik kami sama. Tapi kalau saya masuk syurga, saya tak mau ambil depan. Kita akan masuk semua, saya akan tarik siapa yang duduk depan. Tapi siapa yang balik tadi, kita jangan bagi masuk. Sebab dia tak tunggu forum sampai habis. Makcik yang gelak derah lagi kita tarik dulu. Makcik nama apa hak gelak tadi? Yang dia bayar Ustaz Haslin telanjang tu. Yang tu kita tarik dulu Ustaz. Saya lawak tuan-tuan. Tuan-tuan, binalah memori ni semasa hidup tuan-tuan. Sebab memori ni kita tak boleh ulang balik dah. Tuan-tuan kena ingat, saya mati so, memori bersama dengan tuan-tuan gelak ketawa ni takkan ulang balik dah. Tapi video ni akan pasang balik. Tuan-tuan akan sedih tengok kami. Sebab tu binalah memori ni bersama. Sebab tu saya dengan Ustaz ni, bila sebut forum kami selalu nak bersama. Sebab apa? Memori indah yang nak bina ni. Esok di syurga, esok kita akan ulang balik. Ya Allah, kita pernah datang bersama, kita pernah hidup bersama, kita pernah berada dalam majlis ilmu keberkatan Allah. Allah kata, semua ni masuk syurgamu ya, syurgaku ya Allah, aku ampun dosa. Kerana apa? Kerana benda yang simple saja. InsyaAllah, sabar banyak-banyak. Semoga Allah ampun dosa kita. Wallahualam. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya bila Ustaz Allah cerita tentang ayah, itulah pengalaman yang cukup indah. Saya memang tak boleh tuan-tuan, sebab kita kehilangan ayah pada tahun 2010. Tapi tuan-tuan percayalah, saya nak bagi tahu kat adik-adik yang masih remaja, yang masih muda. Sebab saya pensyarah universiti, saya jumpa ramai budak-budak muda marah kat ayah dia, sebab ayah dia halang dia nak bercinta dengan seorang perempuan. Ada yang perempuan marah ke ayah sebab tak boleh, ayah tak bagi dia nak bercinta dengan seorang lelaki dekat universiti. Percayalah tuan-tuan, adik-adik, setiap apa yang ayah tegur, ada kebaikan di sebalik itu. Hargailah, sebab itulah Allah bagi seorang tu je ayah kita. Tuan-tuan takkan dapat ganti tuan-tuan. Itu sebab Ustaz lah tadi dia cerita tentang ayah, saya sebab saya tak ada ayah. Tapi saya ingat, kegarangan ayah saya itulah menyebabkan saya jadi manusia. Saya akan termenung, saya akan teringat bila duduk dekat kursi empuk, jawatan yang besar dalam negara, luar negara. Saya teringat, kalau ayah aku tak support aku dulu, aku tak jadi manusia. Itu sebabnya tuan-tuan, percayalah, apa yang ayah ajar kita, peganglah. Itulah anugerah Allah kepada kita. Apa yang mak kita tegur, adik-adik perempuan, ingatlah, mak yang beletik, suruh masuk dapur, suruh buat itu, suruh masak, suruh, ada kebaikan. Percayalah adik, percayalah, nanti bila adik kahwin, adik dapat suami yang suka makan, yang adik masak, adik akan teringat arwah mak lah yang didik saya. Itu sebabnya kalau dengan mak bapak pun kita rasa bersyukur, bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah uji itu, Allah bagi, Allah nak ingatkan kita kepada kebesaran Allah. Sebab kata Ustaz Hasdi tadi, Allah nak dengar ucapan nama Allah di bibir kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Terima kasih banyak-banyak kepada semua tuan-tuan perempuan. Dan saya sebenarnya gembira sebab anak-anak muda ada. Ni depan saya ni, orang Kedah tuan-tuan. Ini antara budak-budak muda yang datang, jumpa saya datang daripada Kedah. Tak ada apa tuan-tuan, Allah uji. Menangis di jumpa saya tuan-tuan. Inilah video pertama yang viral tentang daging, apa daging? Daging perak. Menangis daging perak Pak Syekh. Dia datang, saya sebenarnya lapar. Kita ada mesyuarat tak sempat nak makan. Sekarang ni kerajaan dia tak ada bajet sangat dah. Jadi makan sendiri lah. Mesyuarat dah macam mana pun, guguk rambut, makan sendiri. Habis tu saya nak makan apa, tengok ada keluar gambar daging. Saya pun kata, alamak aku lapar, makan daging bakar. Okey lah, nak tolong budak-budak Melayu Islam ni dah. Kita pun WhatsApp. Saya tak tulis nama sebab nombor saya tu peribadi. Jadi saya tulis kata saya nak makan daging. Jadi boleh tak boleh hantar? Dia kata boleh. Dalam masa berapa minit, berapa jam, berapa setengah jam itu boleh lah. Dia akan hantar pakai Grab berapa benda tu, tak ingat dah pun. Lepas tu boleh bagi alamat.
Dia minta. Saya pun bubuh alamat tu. Bubuh alamat, kena bubuh nama. Saya pun bubuh nama. Kalau dekat universiti kena ada pangkat-pangkat kena bubuh. Profesor Madya ke doktor kena bubuh sebab dalam universiti dia orang kata apa? Rasmi. Bubuh lah. Bila bubuh dia dapat tahu. Dia kata ni Ustaz Izzah lah. Pergi aku. Kata tak apa lah. Kata ni saya lah ni. Tak apa lah Ustaz. Tak payah saya pergi hantar sendiri. Saya nak hantar sendiri nak jumpa Ustaz. Sudah. Handai mana? Daripada Gombak. Pukul 1 lebih saya order. Pukul 3 aku makan. Inilah budak ni. Lapak tuan-tuan nak tolong budak Melayu. Tapi dia nak hantar. Dia bakar saya siap. Dia datang tuan-tuan, saya buat video viral tuan-tuan. Inilah budak ni. Datang tengok saya buat viral, menangis. Saya kata apa saya budak tu nangis? Saya tak tengok budak nangis. Saya nangis. Rupa-rupanya dia baru nak start bisnes. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ni bisnes dia dah berjaya. Dan dia antara penyumbang masa musim banjir baru ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Tu daging dia dekat luar tu. Pandai-pandai lah tuan-tuan. Tolong bisnes orang Islam. Yang duk kata apa? Tahu dia kata ada? Ada tak? Ada kan? Ada. Kita tolonglah bisnes orang Islam. Bila orang Islam kita kaya, kita boleh, dia boleh bantu kita balik. Betul tak? Tuan-tuan, percayalah, orang Islam yang akan bantu orang Islam. Jadi baliklah kepada ajaran Nabi SAW. Setiap orang akan diuji. Setiap orang ada perancangan daripada Allah. Percayalah, perancangan Allah yang terbaik. Maafkan saya. Terima kasih Ustaz lah. Terima kasih kepada Ustaz Haslin. InsyaAllah kami akan berforum lagi di Putrajaya pula, yang paling dekat 26 hari bulan 1 di Putrajaya. Sekarang ni kami buat program-program ni bukan apa, sebab nak bantu masjid. Sebab masjid tak ada duit. Banyak masjid tak ada duit sekarang ni. Jadi kita pergi buat forum, tarik duit untuk masjid, bukan untuk kami. Bukit Aman rasanya untuk orang dalam kot. Bukit Aman tu geng polis pula panggil. Tapi diorang ni Bukit Aman minta detail. Sebab SB tak check. Taliban ni nasib hampa lah, aku tak tahu. Tapi tuan-tuan, kita tolong apa yang mampu. Kami mampu tolong yang itu je. Sebab bila PKP baru ni, masjid sangat teruk. Duit tak masuk. Orang suruh hantar pakai online. Orang tak mau main. Orang kata apa nak hantar kan? Masjid tak boleh masuk. Dia marah ni AJK. Sekarang ni kita buat program. Alhamdulillah, semua tempat yang kami pergi macam ni lah, tolong dia melempah ke belakang. Dan kita buat kutipan. Dan Alhamdulillah malam ni masjid kita dapat kutipan lebih kurang 2,100 lebih ke atas. Mula saya baca, 21,000. Rupa salah baca. 2,100. Okeylah, Alhamdulillah. Ada. Baru ni dia langkawi 25,000. Tu pun sebab tak boleh bergerak. Polis letak tabung 4 je. Padahal orang datang lebih daripada 10,000 orang. Jadi orang malam-malam tak pernah pergi jauh-jauh dekat-dekat berebut. Jadi dapatlah banyak tu. Tapi insyaAllah tuan-tuan, kita buatlah yang terbaik. Kami mampu bantu yang terbaik. Tuan-tuan bantulah masjid kita. Kita bantu yang terbaik. InsyaAllah itulah punca kita masuk syurga. Maafkan saya, maafkan Ustaz Allah Khairi, maafkan Ustaz Haslin, maafkan semualah AJK masjid. Maaf terambil masa terlebih sikit sampai pukul 9.50. Semoga khitamul misk, semoga pengakhiran kita yang terbaik. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma kun lana wa la takun 'alaina. Allahumma arhamna bil Qur'an wanfa'na bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. فبشرنا بالغنى إلى 120 حسنة والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله منا ومنكم. Alhamdulillah.